أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه في الدارين آمين. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة المقيمين لها الخاشعين فيها الدائمين عليها. فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak Arab dia kata ja'alana, hak Jawi ya buh maka. Maka tak ada nak tu. Maka kita buat likungan dah maka tu. Kerana hak atas tak ada waw. Di bawah tak ada for, di sini ada for maka. Maka kita beri az-zahiru, mudah-mudahan menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu jadi maka tu tak ada nak tu. Lafaz maka tu tak perlu. Kita buat likungan kita. Kerana dalam lafaz dia tak ada. Maka zahirnya mudah-mudahan. Az-zahiru mudah-mudahan menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu jadi fa'il, kami tu jadi maf'ul. Tu jadi maka yakni mudah-mudahan menjadikan kami Allah, yakni oleh Allah SWT, dan akan kamu menjadi daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Tu yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Macam mana cara memelihara? Yakni dengan menunaikan segala rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Itu makna memelihara. Allah Ta'ala jadikan kami, minta mudah-mudahan Allah jadikan kami yakni musannif dan kamu penuntut-penuntut ilmu semua daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu itu.
Kalau itu macam mana ke cara melihara? Yakni dengan mengerjakan segala rukun-rukun dan syaratnya, syarat sembahyang. Dengan mengerjakan segala rukun-rukun sembahyang dan segala syarat-syaratnya, syarat-syarat sembahyang. Itu mana melihara. Bukan masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang. Akan tetapi dalam hal sembahyang itu tidak betul dengan syarat, tidak betul dengan rukun. Ini dia. Itu balik bahasa. Itu terjemah daripada Arab kepada Melayu. Maka di sini musannif bagi tahu kepada kita bahawasanya pangkat pertama bagi orang yang sembahyang iaitu pangkat muhafizin. Tahap pertama muhafizin iaitu orang yang menjaga kesembahyang yang 5 waktu. Macam mana jagaan dianya? Ialah jaga dengan jagakan rukun-rukun. Rukun 13 dan segala syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat yang 9. Maka apabila sembahyang kita tidak ada syarat, maka membawa sembahyang kita tidak sah. Dan apabila sembahyang kita tidak betul rukun sembahyang tak betul, maka membawa sembahyang kita tiada jadi. Kerana rukun untuk menjadikan sembahyang, syarat untuk mengesahkan sembahyang. Kemudian kita mengerjakan sembahyang tapi luputkan rukun. Luput bukan luput semua, luput setengah daripadanya. Atau buat rukun tapi tak betul, jadi tak betul, tak kena, jadi kehendaki oleh syarak. Dan begitu juga sembahyang tapi syarat dia tak betul, syarat dia tak kena, maka tak dikatakan kita itu orang sembahyang. Ni kamu nak ingat baik tu. Kamu sembahyang tapi tanya syarat sembahyang ada berapa? Syarat sembahyang ada berapa? Tahu tak? Kena ada air sembahyang, kena Islam, kena balik, kena tahu suci cema, suci tepat, kena suci tempat sembahyang, pakaian semua, kena menutupkan aurat. Mula-mula sembahyang hingga sampai akhir sembahyang, menutupkan aurat. Tu sembahyang. Syarat dia kita akan mengetahui lagi akan datang. Tu syarat. Maka orang memertabat pertama, orang muhafizin, orang yang menjaga dan meliharakan sembahyang, yakni jaga biar kena dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Itu pangkat orang yang pertama. Dan orang yang mukim bagi sembahyang, orang yang mukim bagi sembahyang yakni mendirikan dan meliharakan dia ke sembahyang. Itu makna mukim. Yakni itu lafaz tu mentafsirkan akan lafaz mukim. Orang yang mukim bagi sembahyang yakni mendirikan dan meliharakan akan sembahyang. Ini yang diterjemahkan daripada Arab kepada Melayu. Maka martabat al-muqimin ialah sembahyang zahir dan sembahyang batin. Zahir kita sembahyang, hati kita pun sembahyang juga. Bukan zahir sembahyang saja tapi hati tak sembahyang. Maka apabila seorang itu sembahyang zahir tapi hati dia tak sembahyang, tidak dinamakan al-muqimin. Karena al-muqimin orang yang meliharakan sembahyang zahir dan batin. Orang yang mendirikan sembahyang zahir dan batin. Zahir dia sembahyang, hati dia pun sembahyang. Itu batin. Hati dia pun sembahyang. Bukan zahir dia sembahyang tapi hati dia tak sembahyang. Macam mana hati tak sembahyang? Ini seperti hati dia mengingati kepada kedai-kedai dia, mengingat pada kerja-kerja dia, mengingat kepada binatang peliharaan dianya, mengingat tu ingat ni, semua dalam hati dia masih tak ingat, masih lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu kita seorang yang sembahyang tapi tak dinamakan sembahyang martabat al-muqimin, baru duduk martabat al-muhafizin.
Muhafizin martabat yang pertama, jaga zahir dan jaga rukun dan jaga syarat. Tapi al-muqimin jaga zahir dan batin. Zahir kita jaga apa dengan pada syarat dan rukun kita jaga, dan pula hati kita jaga. Mesti kita bagi tahukan hati kita bahawa apakah yang kita sedang baca sekarang. Yang kita masih membacakan di mulut kita apakah, kita biar tahukan yang itu saja. Itu bermakna hati kita sembahyang. Bukan hati sembahyang ni macam hati kita ingat akhirat, ingat pada mahsyar, ingat pada syurga, ingat pada neraka, ingat tu semua benda-benda akhirat. Itu bukan. Kalau ingat macam tu pun kata ulama makruh dalam sembahyang. Apatah lagi kita ingat kerja-kerja kita, dah ingat menatang-menatang kita, ingat rumah-rumah kita, kereta-kereta kita dalam sembahyang. Ini kebanyak makruh lagi lah. Saya ingat akhirat pun dapat makruh lagi. Apatah lagi hati kita ingat perkara-perkara dalam dunia. Kalau begitu kita sembahyang dapat zahir, tapi hati kita memang tak sembahyang, maka kita tak akan lompat naik kepada martabat yang kedua. Kita masih martabat yang pertama. Walaupun kita jadi seorang yang belajar tinggi, tapi sembahyang kita kelas 1 tak lepas. Ilmu kita tinggi, ilmu kita tu masih tinggi, ilmu kita berkelas 10. Kalau belajar lama 10 tahun, 20 tahun belajar, tapi tilik sembahyang kelas 1 tak akan lepas kelas 1, tak naik kelas 2. Karena martabat yang kedua kita belum dapat. Belum dapat sembahyang martabat al-muqimin. Kita perhatikan ayat daripada Quran. Hak Allah Ta'ala dia berfirman, aqimus salah, mendiri oleh kamu akan sembahyang. Hak Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu sembahyang. Maka apakah perbezaan di antara hak Nabi dan hak Allah? Apa perbezaan antara hak Nabi, antara persabdaan Nabi dengan firman Allah? Hak Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Masa sekarang ni ra'a dengan basariyah, ra'a ilmiyah, bukan ra'a basariyah. Sebagaimana kamu mengetahui akan aku sembahyang. Tapi hak Allah, aqimus salah. Hak Allah, aqimus salah. Hak Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa perbezaan di antara dua lafaz ni? Allah Ta'ala retah kepada kita aqimus salah. Adapun sallu dalam Al-Quran itu menunjuk ada selawat atas Nabi, bukan sallu makna sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sallu situ makna selawat, bukan makna sembahyang. Ada sembahyang dalam Quran, Allah Ta'ala khitabkan dengan lafaz aqimus salah, mendirilah kamu kan sembahyang. Maka perbezaan di antara dua, di antara lafaz Al-Quran, di antara ayat Quran dan hak Nabi SAW ni, ialah perbezaannya hak Allah aqimus salah. Allah Ta'ala menyuruhkan kita sembahyang zahir dan batin. Zahir sembahyang, hati kita pun sembahyang juga. Akan tetapi hak Nabi, dia boleh bagi tahu ke zahir saja, kerana hati itu Allah yang punya, bukan dia punya. Sebab itu Nabi sallu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui akan aku sembahyang. Aku sembahyang macam mana, kamu sembahyang macam tu. Maka sahabat lihatkan Nabi kita rokok, sahabat rokok. Tapi hati itu kamu dengan Allah. Aku tak boleh ajarkan kamu hati. Aku boleh ajar kamu ialah masalah zahir, rokok, iktidal, sujud, antara sujud-sujud. Itu saja. Itu sallu, makna semaya zahir saja, ada batin tak? Batin kamu dengan Allah.
Akan tapi yang Allah Ta'ala kehendak di kitanya ialah sembahyang zahir dan batin. Itulah maknanya al-muqimin, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang melahirkan sembahyang dengan zahir dan batin. Zahir ni luar, batin ialah dalam hati. Duduk jah-jah duduk ni. Tu. Orang tak pandai dah. Tak agak ni. Tu dia tu al-muqimin. Al-muqimin laha. Nah, jaga dia tu. Lagi orang yang khusyuk padanya pada sembahyang. Apa khusyuk? Yakni tetap hatinya orang dan anggota orang di dalam sembahyang. Maka ini martabat yang ketiga. Apabila zahir kita sembahyang dan apabila hati kita sembahyang, maka hati kita akan tetap dan anggota kita pun akan tetap di dalam sembahyang. Ketika itu dinamakan kita muttaba' al-khashi'in, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Akan tetapi dinamakan al-khashi'in setelah lalu al-muqimin. Nak dikatakan al-muqimin setelah lalu al-muhafizin. Boleh lalu martabat al-muhafizin, kemudian martabat al-muqimin. Setelah al-muqimin ialah al-khashi'in, orang yang khusyuk, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang mana orang yang tetap hati dia dan anggota dia. Kalau kita tengok sahabat sembahyang, nah, asal tak silap nama Huzaifah. Sahabat nama Huzaifah radhiyallahu anhu. Nah, satu kali dia sembahyang dalam kebun. Maka dalam sembahyang dalam kebun di Madinah, maka sedang-sedang dia nak sembahyang itu, hati dia lalai, hati dia tak khusyuk. Dengan sahabat dia hati duk lihatkan kebun-kebun taman dia, duk lihat kebun-kebun tamat. Nah, selepas pada tu apabila lah dia selesai daripada sembahyang, maka kebun tamat dia wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat khairat, buat wakaf dah. Nah, dia kata dengan sahabat ada kebun ni lah membawa kepada aku lalai pada sembahyang, hatiku tak khusyuk. Dan siapa dia lagi yang khusyuk dalam sembahyang? Nah, yang khusyuk daripadanya salah satu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sembahyang dalam kebun. Nah, khusyuk dia sehingga burung menyengkakan kata dia ni sebagai turus kayu. Nah, kerana diam dia, tetap dia dalam sembahyang, tidak bergerak ke situ ke sini, tak ada bergerak. Hingga burung tu sengka kat pahaman burung kata dia tu kayu. Lalu tu burung mari terbang mari hingga di atas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tu riwayat katanya sembahyang khusyuk al-khashi'in. Banyak contoh-contoh orang yang dulu-dulu tu al-khashi'in. Tapi nak dapat martabat al-khashi'in, dapat khusyuk tetap hati anggota, setelah kita lalu ke martabat yang kedua ialah sembahyang zahir dan batin. Apabila zahir kita sembahyang, hati kita sembahyang, ketika itulah kita khusyuk, hati kita khusyuk, anggota kita pun khusyuk juga. Khusyuk tetap hati dia kat situ. Lagi yang mengekalkan atas sembahyang itu terjemah pada ad-daimin. Apabila seorang itu dinamakan orang yang khusyuk, orang yang tetap hati dan tetap anggota, ketika itulah dinamakan dia al-daimin, orang yang mengekalkan di atas sembahyang. Kalau bahasa kat sini panggil orang yang sembahyang sokmo-sokmo. Apabila sembahyang khusyuk, baru dapat sembahyang sentiasa. Jadi bermakna kalaulah kita sembahyang tidak ada khusyuk, maka tak dinamakan kita tu sembahyang sentiasa. Tak dinamakan kita mengekali sembahyang.
Karena tak sampai yang Allah Ta'ala nak dan Rasul nak mengenai dengan sembahyang. Tu. Nah, apa yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia seorang. Tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia, yakni maka mencita ia. Mencintai apa mencita ia seorang hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya sembahyang. Tu makna mengekali tak sembahyang. Ini terjemah bahasa. Apa mengekali sembahyang? Diri kita sudah sembahyang, selesai sembahyang pertama, maka hati kita ada azam. Hati kita ada cita. Ada azam, ada cita-cita hendak sembahyang yang kedua tu. Yang kedua, seperti kalaulah kita sembahyang zuhur, kemudian selesai sembahyang zuhur, hati kita cita hendak sembahyang asar pula. Itu sembahyang kedua bagi sembahyang zuhur. Ketika tu dinamakan kita orang yang mengekalikan sembahyang. Diri kita sembahyang tu satu dapat pahala, dan diri kita cita hendak sembahyang asar pula tu, itu dua pula pahala. Dia boleh pahala, dapatkan pahala berpuluh-puluh pula kat situ. Maka diri mencita-citakan hendak sembahyang yang kedua pula tu, di sini ni akan dapat pahala pula satu lagi. Itulah dinamakan kita seorang yang mengkali akan sembahyang. Yang mengkalikan sembahyang. Ini terjemah bahasa. Kalau kita kirakan pangkat sembahyang, pangkat ad-daimin ialah pangkat yang keempat. Orang nak dapatkan pangkat ad-daimin ialah orang yang sudah lalukan al-khasyiin, tetap hati, tetap anggota. Baru nama boleh dapatkan ad-daimin. Dan bagi mereka yang nak dapat khasyiin, kena dapat sembahyang zahir dan batin. Bagi mereka yang dapat sembahyang zahir dan batin, mesti dia kena boleh jagakan rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang. Ketika itulah dinamakan dia orang yang sembahyang. Sampai ada ayat-ayat Quran dah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lagi akan datang ada sebut. Ada sebut lagi akan datang. Tu sembahyang berharga. Tapi sebab apa kita sembahyang tidak ada kelazatan, tidak ada kemanisan. Dengan sebab kita tak naik pada kelas, tak naik pada tingkat yang kedua. Kita masih sembahyang tingkat kita yang pertama. Tingkat pertama atau pangkat pertama. Tak dapat naik pangkat yang kedua. Lama-lama naik sekali. Nah, pangkat yang ketiga jauh sikit. Pangkat yang keempat wallahu alam. Pangkat yang kelima apa? Lagi akan datang munibina ilaih, kembali mereka itu kepada Allah. Martabat yang kelima. Tapi bila ke dapat martabat yang kelima, martabat munibina ilaih, ialah ketika dia dinamakan ad-daimin, orang mengekalikan sembahyang. Itu martabat yang kelima. Naik martabat yang keenam muhibbin, martabat yang ketujuh mahbubin. Muhibbin, mahbubin. Karena apa mereka itu sembahyang sedap? Karena mereka yang dulu-dulu sembahyang karena kasih, bukan mereka sembahyang kerana mengikut perintah Allah saja. Hati mereka kasih pada Allah. Dengan sebab itulah mereka sembahyang hal keadaan manis dan sedap dan berlazat. Demikianlah selama-lamanya, yakni citakan sembahyang. Demikianlah selama-lamanya cita-citakan sembahyang. Cita hendak sembahyang yang ketiga, cita hendak sembahyang yang keempat, cita hendak sembahyang yang kelima, sentiasa bercita-cita hendak sembahyang. Itulah dinamakan kita seorang mengekalikan sembahyang. Maka dengan demikian itulah, yakni demikian empat perkara yang disebutkan dia itu. Maka dengan demikian itulah, demikian empat perkara
yang disebutkan dia. Mana? Pertama, orang memeliharakan atas sembahyang. Itu pertama. Itu. Pertama, orang memeliharakan atas sembahyang. Kedua, orang yang mungkin bagi sembahyang. Itu kedua. Ketiga, orang yang khusyuk pada sembahyang. Ketiga, orang yang khusyuk pada sembahyang. Keempat, orang yang mengekali atas sembahyang. Tu. Itu panggil empat perkara yang disebutkan dia. Maka dengan demikian itulah, demikian empat perkara yang disebutkan akan dia itu, menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan segala hamba-Nya, hamba Allah yang mukmin, yang beriman, di dalam kitabnya, kitab Allah, yakni di dalam Qurannya, Quran Allah. Itu yang Allah Ta'ala nak. Itu yang Allah Ta'ala perlu semayang kita. Pertama, al-muhafizin. Yang kedua, al-muqimin. Yang ketiga, al-khashi'in. Yang keempat, ad-daimin. Maka empat-empat perkara ni yang Allah Ta'ala kehendak dan Nabi kita berkehendak dalam sembahyang kita. Gaduhlah kita. Gaduh je mana? Karena semua empat-empat perkara tu memang payah. Memang payah empat-empat perkara tu. Dan dengan dia, dengan kitabnya, dan dengan dia, dengan kitabnya, kitab Allah, memferikan sifat mereka itu, yakni menyebutkan sifat mereka itu al-mu'minin di dalam Quran. Dan dengan dia, dengan kitab Allah, memferikan, menyebutkan sifat mereka itu sifat al-mu'minin. Maka firman, peliharakan oleh kamu. Maka firman Allah Ta'ala, peliharakan oleh kamu. Itu Allah Ta'ala firman yang diterjemahkan pada bahasa Melayu. Peliharakan oleh kamu, hei orang yang mukminin, atas sembahyang lain 5 waktu. Macam mana ke cara pelihara? Yakni dengan mengerjakan segala rukunnya dan syaratnya. Syarat apa? Syarat sembahyang. Dengan mengerjakan segala rukun sembahyang dan mengerjakan segala syarat-syarat sembahyang. Tu makna memeliharakan sembahyang bagi. Tu yang Allah Ta'ala kehendak. Peliharakan oleh kamu, hei orang yang mukminin, memelihara atas sembahyang yang 5 waktu. 5 waktu sudah maklum. Dan meliharakan sembahyang wusta. Dan meliharakan sembahyang wusta. Maka sembahyang wusta adalah khilaf ulama. Maka yang masyhurnya ialah sembahyang subuh, sembahyang subhi. Khilaf yang kuatnya subuh dengan asar, asar dengan subuh. Tapi yang paling kuat laginya ialah sembahyang wusta, ialah sembahyang subuh. Itu berlain, banyak pendapat lah. Tengok lagi ke datang, lihat lagi ke datang yang akan nyatakan apakah sembahyang wusta. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa berdiri? Makna berdiri sembahyang. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kamu akan taat. Apa? Hal keadaan kamu. Mengerjakan ni hal. Jumlah hal bagi. Hal keadaan kamu, mengerjakan kamu akan taat dalam hal mendirikan sembahyang bagi Allah Ta'ala. Saat ini kamu ingat, kamu taatkan pada Allah, bukan kamu taatkan pada itu, pada ini tak. Tu sembahyang, menunjukkan sembahyang yang Allah Ta'ala perlu pada kita, sembahyang yang kita buat kerana mengikutkan perintah Allah.
Tak yang perlu. Nombor satu, bukan kita buat sembahyang kerana mengikut adat kita orang Melayu, orang Islam, bukan. Maka sembahyang yang paling hebat, yang paling tinggi sekali ialah sembahyang bagi orang yang martabat muhibbin mahbubin. Muhibbin martabat yang kelima, martabat yang ke-6, mahbubin martabat yang ke-7. Oh, hak ni sedap maya. Tu sedap benar lah tu ketika tu. Tapi nak sampai kat situ, masya-Allah, bukan mudah-mudah. Tu yang saja cerita yang bagi tahu, kalaulah berilmu kita kelas 10, nah tingkat 10. Ilmu kita 10 tahun, 20 tahun, tapi ingat sembahyang kita tingkat berapa? Sembahyang kita dak kelas apa? Kelas 1 tak lepas. Nah, kerana sembahyang ada 7 martabat, 7 kelas. Yang paling sedap sekali sembahyang ialah kelas yang ke-6, muhibbin mahbubin, iaitu dia sembahyang kerana kasih. Itu bukan semata-mata kerana mengikut perintah Allah saja. Dia sebagai kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sembahyang dia. Tu baik, habis. Maka dikehendaki dengan salawat itu, bagi maka tafsir, maka tafsil, maka tafsil, maka dikehendaki dengan salawat itu, iaitu salawat itu sembahyang 5, sembahyang fardu yang 5 waktu, sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu ni, zuhur, zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh. Maka demikian sembahyang fardu yang 5 waktu tu, maka demikian sembahyang fardu yang 5 waktu itu ialah sembahyang yang tiada luluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya pada sembahyang. Sembahyang yang tiada lulus, yang tiada boleh. Pasal kita sekarang ni, yang tiada luluskan, yang tiada bolehkan akan seorang daripada orang Islam, tiada lulus, tiada boleh, meninggalkan, tiada boleh, tiada dapat, bukanlah. Tiada boleh, tiada dapatkan akan seorang daripada orang Islam, tiada lulus, tiada dapat, tiada boleh, meninggalkan satu daripadanya daripada sembahyang. Meninggal pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang, daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang tadi. Tu meninggal ta'alluq pada meninggal pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang, daripada barang mana kelakuannya, kelakuan seorang. Ikutlah kelakuan mana pun tak boleh, tak dapat meninggalkan akan sembahyang sama sekali. Kelakuan apa? Kelakuan kamu musafir, kelakuan kamu hadir, kelakuan kamu sihat, kelakuan kamu kelakuan kamu sihat, kelakuan kamu sakit, ikutlah kelakuan apa-apa saja, maka tak dibenarkan meninggal walaupun satu saja. Tak dibenarkan meninggal. Apa? Tinggal tu lah. Tak dengar tinggal. Meninggalkan, mana tinggalkan satu daripadanya sembahyang pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Ikut kelakuan mana-mana pun, dia tak akan boleh tinggal sama sekali akan sembahyang. Ini di atas mazhab Syafi'i. Sehingga akal kita sudah hilang. Kalau akal kita masih ada, tak hilang lagi, belum hilang, maka ketika tu masih kita kena sembahyang. Sekurang-kurang dalam hal kita sakit kuat, sakit kita tu jadi sangat kuat, sekurang-kurang kita sembahyang, menjaga dan meliharakan waktu. Menjaga dan meliharakan waktu, itu sekurang-kurang. Apabila sembahyang, kita nak sembahyang tapi syarat-syarat tidak ada,
Nah, syarat-syarat kita tak dapat sempurnakan, maka ketika tu kita sembahyang memelihara ke waktu sahaja. Apabila kita sudah selesaikan sudah hilang, sudah siapkan daripada penyakit, maka kita pun qadhakan sembahyang yang kita dah sembahyang untuk menjaga dan memelihara ke waktu itu. Ni maknanya. Itu suruh jaga pelihara ke sembahyang, mana tak boleh, tak dapat sama sekali nak tinggalkan satu sembahyang pun. Walau kamu bagi tahu aku tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak sembahyang. Kerana tak boleh sembahyang, sakit gigi, tak boleh nak sembahyang. Kerana tak sembahyang, sakit perut, tak boleh kena sembahyang. Kena sembahyang. Kerana tak sembahyang, sakit kaki, tak boleh kena sembahyang. Tu. Siapa masa sembahyang? Kerana tak sembahyang, sakit kepala. Kepala mana? Sakit kepala. Kena sembahyang juga. Nak lari tak lepas, sembahyang lari tak lepas. Siapa nak lari? Lari dunia tak apalah, lepas. Larilah, lari. Kamu nak lari dunia, lari. Jauh mana kamu nak pergi? Lari. Tapi akhirat kamu lari tak lepas. Masih lari, masih dekat. Akhirat kita lari dekat. Kau lari, kau dekat. Masih lari, masih dekat. Karena akhirat dekat, bukan jauh. Kita ya perasangan sekaan kita kata jauh. Kullu atin qarib, tiap-tiap perkara yang lagi akan datang itu qarib, hampir saja. Kullu atin qarib, tiap-tiap perkara lagi akan datang hampir, dekat, bukan jauh. Tapi nafsu kita campur dengan syaitan sikit, masuk, jauh lagi. Aku baru 13 baru. Aku baru 15 baru. Dah dekat. Ni bukan kata aku nak semayang nanti umur 15 dulu, tak. Boleh semayang bila-bila masa. Kalau rajin, tapi hak fardu ni memang hati kita niat, aku nak mengerjakan sembahyang sampai mati. Tu. Ni duk pondok tak apalah, klik rumah nu mak ni. Klik rumah nu bila watakabaya. Watakabaya watakallari nu dah. Tak ada rumah watakallari. Ni kita mesti kena takut Allah Taala suruh jaga sembahyang. Susah dunia, senang di akhirat, tu yang perlu. Yang perlu. Akan tapi ingat baik, kita semayang tidak buat sumbangan di atas dunia. Kerana Allah Ta'ala cerita dalam Quran, semua kata sesat semua. Kerana dalam surah Al-Munafiqun, ayat akhir, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Handalah mentakhirlah oleh engkau ya Allah akan daku ni ila ajalin qarib, kepada ajal masa umurku yang hampir, minta masa sikit untuk aku nak buat apa? Fa as-saddaqa, maka aku hendak buat sedekah. Aku hendak sumber. Aku hendak buat sumbangan. Aku hendak buat khairat. Aku hendak buat sedekah. Kerana ketika tu dekat-dekat handa dia nak mati tu, dekat-dekat mati, Allah Ta'ala bagikan dia tengok pahala-pahala sedekah. Dengan sebab pahala sedekah begitu, memang besarnya pahala sedekah, pahala sumbangan, pahala buat tu buat ni, khairat dalam agama ni, besar pahala dia. Lalu tu dia minta kembali, minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia sikit, tak apalah, sikit, tak payah panjang, sikit dah. Buat apa? Aku hendak buat sedekah. Fa as-saddaqa, maka hendak sedekahlah oleh aku. Akan tetapi Allah Ta'ala jawab, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali Allah Ta'ala tak mentakhirkan seorang apabila sampai masa umur dia. Nak minta sikit tak boleh dah. Ni takut kita sembahyang, tapi di segi kita buat sumbangan, di segi tolongkan agama Allah, kita sayang. Ini sesal dekat nak mati. Ini cerita dalam Quran. Kita tengoklah dalam surah Al-Munafiqun, akhir-akhir ayat. Tak akhir sangat, tapi sebelum akhir. Sebelum akhir ayat. Tu dia nyata kita. Baik. Kita pergi pula.
Kata dia tak boleh, tak diluluskan seorang tu meninggalkan sembahyang, tinggalkan sembahyang tu kait selama ada ia seorang itu berakal. Selama lah, bukan Islam. Alif tu likung, Islam itu buat likungan. Buat likungan isyarat kata kita tak ada nak alif tu. Jangan garis. Jangan buat hilang tu. Nah, kita ambil pen, kita likungkan. Buat likungan di alif. Bacanya selama tak ada nak Islam. Selama ada ia seorang itu berakal. Selama mana dia ada akal. Nah, ada akal, setik panjang. เมื่อใดที่สู่เจ้ามีสติปัญญาในตอนนั้นแหละสู่เจ้าจะขาดละหมาดไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าขาดละหมาดโดนเตะlah kalau hak Allah Ta'ala kau narukนี่kau naruk ใครจะเข้านรกขาดละหมาดไม่ยากเลยนี่ยกมือใครจะเข้านรกแต่อิสติฮาดะมีใครจะเข้านรกบ้างมีไหมถ้าใครไม่อยากเข้าสวรรค์อยากเข้านรกเชิญเลยครับท่านนี่ไม่ต้องละหมาดมาเลยเดี๋ยวได้เข้านรกด้วยกันอยากadaใครจะเข้าสวรรค์ไหมมานี่มาละหมาดnah tu bagi amaran siapa dia nak masuk syurga sembahyang siapa dia tak nak masuk syurga tak sah sembahyang lah tu kerana orang tak sembahyang ni nantilah nanti saja. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita semua. Nah, untuk kita rasa hendak sembahyang, jangan jadilah kita seorang yang meninggal dunia dengan tidak sembahyang. Nah, amin. Dan jikalau sampailah lemah seorang, barang sampai jadi lemah, barang sampai ni sehabis-habis lemah panggil. Dan jikalau sampailah lemahnya, apa lemah? Yakni kelemahan. Bahasa ni saya panggil kelemahan. Dan jikalau sampailah kelemahan seorang tu, barang yang sampai, yakni lemah sehabis-habis lemah. Itu mana barang yang sampai? Yakni lemah, dhaif sehabis-habis dhaif. Lemah sehabis-habis lemah. Lemah sehingga lemah. Tak ada rai, tak ada tenaga. Akak tangan tak naik, akak kaki tak naik, nak akak mata pun tak naik. Tapi otak kita, akal kita masih ada. Tapi hati kita masih boleh membacakan Fatihah. Maka ketika tu pun wajib disembahyang. Oh, Masya Allah. Ni kita paling takut sekali ni. Dan sakitnya Allah pada kata lemah. Dan jikalau sampailah sakitnya seorang kepada sehingga sampainya sakit sekalipun. Sehingga tu bukan sengka tu. As-sawab sehingga. Kepada sehingga sampainya. Mana sehabis-habis sampainya sakit. Sehabis-habis sampainya sakit sekalipun tak boleh ditinggalkan sembahyang, mesti kena sembahyang. Walau bagaimana sekalipun kesakitan kita, macam mana sekalipun, kita kena sembahyang. Ni ingat baik. Kamu semua belajar musalli ni ingat baik, kata sembahyang kena sembahyang semua. Bukan sembahyang duduk pondok saja, kulit rumah tak sembahyang, bukan. Nah, hanya silap bahaya gitu, silap bahaya tu. Tu dia. Tiada diuzurkan meninggalkan ikan sembahyang. Tiada diuzur. Tiada uzur, mana tiada dimaafkan. Sekalipun tiada diuzurkan, yakni tiada dimaafkan. Meninggalkan dia akan sembahyang, ini tinggalkan dia akan sembahyang. Tak dimaafkan nak tinggalkan sembahyang, tak boleh. Tak ada maaf, tak bagi kemaafan. Tiada uzurkan, tiada bagi kemaafan lah bagi mereka yang hendak tinggalkan sembahyang. Tak boleh sama sekali. Tu. Dan dikehendaki dengan salatul wusta pula. Iaitu salatul wusta ni sembahyang asar. Sembahyang asar. Adapun sabab ditentukan dengan menyebut akan dia akan sembahyang asar.
Ada pun sebab ditentukan semayang wusta dengan menyebutkan dia ke semayang asar. Ada pun sebab ditentukan solatil wusta dengan menyebut akan dia akan semayang asar kerana kelebihan sembahyang asar dan mulianya sembahyang asar atas yang lainnya lain pada sembahyang asar. Kelebihan itu sudah dimaklumkan ramai-ramai sampai orang musyrikin pun masih tahu kata sembahyang asar ni bagi orang Islam lebih. Lalu itulah sembahyang wusta kena di atas sembahyang asar. Dan adalah sebab diturunkan ayat, yakni ayat hafizu ala salawati was salati wusta. Dan adalah sebab diturunkan ayat, yakni ayat hafizu ala salawat was salati wusta ni kerana memudahkan sembahyang tatkala takut. Tatkala takut. Macam mana takut? Ni bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan. Bahawa adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan. Sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur akan sebagai sembahyang zuhur atas jalan adatnya, atas jalan kebiasaan sembahyang zuhur. Seperti biasalah Rasulullah. Tiba-tiba dan adalah musyrikun, iaitu kafir musyrik, adalah kafir musyrikin Mekah. Ketika tu banyak mana? Kata sini yakni sebanyak 200 orang. Kafir musyrikun tu yakni sebanyak bilangannya 200 orang. Yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Tu musyrikun yakni sebanyak bilangan 200 orang yang dipimpinkan oleh Khalid bin Al-Walid belum daripada ia menerima Islam. Belum daripada ia menerima Islam. Ketika tu yang dipimpinkan oleh Khalid bin Walid. Ada musyrikun hampir dengan mereka itu. Hampir dengan mereka itu orang Islam. Sekadar mana hampir, yakni kira-kira boleh dilihat. Tu hampir, yakni kira-kira dapat dilihat. Hampir dia. Melihat ia akan muslimin, melihat ia yang musyrikun. Melihat ia yang musyrikun akan muslimin, akan segala orang-orang Islam ketika itu. Maka manakala selesai mereka itu orang Islam daripada sembahyang, yakni sembahyang zuhur, maka manakala selesai mereka itu orang Islam daripada sembahyang, daripada sembahyang zuhur bersama dengan Nabi serta Rasulullah, mana bersama Rasulullah tu, kata setengah, yakni berkata setengah daripada musyrikin. Berkata setengah, yakni berkata setengah daripada musyrikin kepada setengah musyrikin. Mana berkata mungku, musyrikin bercakap sama musyrikin. Tu berkata setengah daripada musyrikin, mana berkata setengah musyrikin kepada setengah musyrikin. Apa? Yakni orang musyrikin bercakap-cakap sama-sama dia, sama-sama mereka. Jikalau kamu kerempok di atas mereka itu orang Islam dalam sembahyang mereka itu, nasya menang kamu akan mereka itu. Menang tu. Jikalau kamu kerempok, kerempok dengan apa? Terkai. Terkang masuk. Jika kamu kerempok, yakni terkang. Terkam berlawan dan bertakir. Lagi.
Dia terkal masuk berlawan dan bertakir. Nah, tu ketika tu berterkam masuk. Jika kamu berkelompok atas mereka itu, jika kamu terkang dan berlawan dan masuk atas mereka itu orang Islam di dalam masa mereka itu orang Islam sembahyang tu. Nah, saya mengena kamu akan mereka itu, tu baru kena. Nah, mengena kamu itu baru kena. Apa baru kena? Yakni menang kamu akan mereka itu. Kalau kamu masuk sedangkan mereka itu sedang sembahyang. Ketika tu orang Islam muslimin masih sembahyang zuhur. Maka berkata setengah yang lainnya, apa setengah daripada yang lainnya lah musyrikin. Maka kata setengah musyrikin yang lainnya lain pada setengah, maka setengah yang lain berkata bagi yang lain pula. Kata macam mana? Bahawasanya bagi mereka itu orang Islam, kemudian daripada sembahyang ini kemudian sembahyang ini yakni sembahyang zuhur terlebih kasih kepada mereka itu orang Islam daripada bapa mereka itu orang Islam dan daripada anak-anaknya mereka itu orang Islam tu. Tu ada lagi bahawa sebagai orang Islam ni kemudian dia sembahyang ini sembahyang zuhur ni terlebih kasih, mana satu sembahyang yang terlebih kasih yakni satu sembahyang yang terlebih kasih kepada mereka itu orang Islam terlebih kasih daripada bapa mereka itu orang-orang Islam dan daripada anak-anak mereka itu orang Islam. Soalnya apa? Yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Tu dia weh. Tu dikehendaki sembahyang hal lebih. Dikehendakinya apa? Satu sembahyang yang terlebih kasih kepada mereka itu. Yakni dikehendakinya satu sembahyang yang terlebih kasih kepada mereka itu tu. Mereka dikehendakinya mereka itu musyrikun lah. Yakni dikehendakinya sembahyang terlebih kasih mereka itu musyrikun. Dikehendakinya mereka itu musyrikun sembahyang asar. Nah, sembahyang asar. Sebab apa weh? Kalau kita kira lagi pasal apakah sembahyang asar tu lebih. Nah, kerana sembahyang waktu asar ni waktu kalau tidur sedap, kalau kerja pun sedap, semua sedap semua. Nah, kesedapan ada waktu asar. Kalau main pun sedap, lopak ni pun sedap. Nah, tu. Lalu tu banyak orang kalau masa sekarang ni nak tinggalkan sembahyang asar. Kerana sibuk dengan kerja, sibuk dengan tu dengan ni. Ni banyak orang. Lalu tu sembahyang asar ni lebih. Nah, kalau kita kira masa sekarang ni, masa dahulu orang musyrikin Mekah ni sampai tahu katanya waktu asar ni lebih. Tu hingga dia kata waktu asar ini satu sembahyang yang mereka senang kasih lebih pada bapa mereka, lebih pada anak-anak mereka. Tu. Kemudian pada tu selepas daripada musyrik ke Mekah ada mesyuarat di sama-sama mereka kata nanti tu tunggu kita tekan kita kerepak masuk waktu asar bentar lagi. Sekarang ini kita tunggu dulu. Kemudian maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatil khauf. Dengan sembahyang kaifiat yakni cara sembahyang syiddatul khauf. Bahasa apa tukar ibarat ni. Dengan sembahyang kaifiat. Dengan kaifiat sembahyang syiddatil khauf. Tu baru tak bertukar kan? Tu baru ibarat Arab maklub ni, tukar ni. Dengan sembahyang kaifiat syiddatil khauf. Mula dah. Supaya. Kita tukar sikit belik tu. Dengan kaifiat, dengan cara sembahyang syiddatil khauf. Dia panggil ibarat maklub. Tukar sikit tu. Amalan yang selalu Jibril bawa turunkan cara sembahyang syiddatil khauf. Sembahyang bersangatan takut. Sembahyang dalam peperangan. Maka tilik olehmu
maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar. Maka tilik olehmu, hei orang muslimin, hei orang Islam. Nah, betapa kelebihan sembahyang asar tu. Tu. Bahkan lebihlah sembahyang asar ni. Dan nyatanya sembahyang asar hingga mengetahui segala musyrikin. Nyata-nyata akan kelebihannya yakni akan kelebihan sembahyang asar. Tu nyata di si musyrikin kata sembahyang asar ni lebih. Ingat baiklah. Lalu tu sembahyang asar memang susah sikit nak sembahyang, tak itu ke? Masa senang sikit ni, kerja apa sedap, buat apa sedap. Tapi apabila jadi orang Islam yang beriman, maka tidak ada susah mereka dengan sembahyang. Tu. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Baru sampai martabat yang kelima. Sampai martabat yang kelima, munibina ilaih. Jadi pangkat semayang tu kita boleh ingat pangkat semayang, muhafizin, muqimin, khashi'in, daimin, munibina ilaih, muhibbin, mahbubin. 7 semua. Nah, we ingat pangkat semayang ni 7. Maka sekarang ni kita duduk martabat mana? Martabat pertama, adakah kita sampai martabat yang kedua? Martabat yang khashi'in, sembahyang, zahir sembahyang, hati pun sembahyang. Apabila kita nama khashi'in, apabila lah kita seorang nama muqimin, ketika itulah kita dinamakan khashi'in. Apabila lah kita dinamakan khashi'in, maka ketika itulah dinamakan kita ad-daimin, orang sentiasa sembahyang. Kalaulah kita sembahyang tapi tak ada khashi'in, tak ada khusyuk, maka belum lagi kita naik pangkat ad-daimin. Nah, kalau kita sembahyang tak khusyuk, belum lagi naik pangkat al-khashi'in. Kalaulah kita sembahyang belum lagi kita sembahyang apa zahir dan batin, belum lagi naik dah pangkat al-muqimin. Masih kita dapat martabat yang pertama, ialah sembahyang al-muhafizin. Ramai yang ke situlah banyak, tapi nak sampai yang kedua, 3, 4, 5 memang jauh. Lebih lagi munibina ilaih. Munibina ilaih ni martabat yang kelima. Nah, tu. Apa munibina ilaih? Kembali kamu, hei segala mukminin, kepada Allah. Kembali kamu. Apa kembali kamu? Yakni jangan kamu lupa akan dia, akan Allah. Jangan kamu lupa akan dia, akan Allah, hei segala orang mukminin. Tu kembali kamu, yakni jangan kamu lupa akan dia, akan Allah, hei segala mukminin. Kembali kepada Allah, yakni kepada taat akan dia, akan Allah. Kepada Allah, kepada taat akan dia, akan Allah. Dan takut akan dia, akan Allah. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Diri yakni dengan zahir dan batin. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, yakni dengan zahir dan batin. Dengan zahir anggota kita, batin hati kita pun sembahyang juga. Itu makna diri kan sembahyang. Dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jangan kamu daripada orang musyrikin, yakni bahkan ada dhabit situ. Yakni bahkan adalah kamu daripada orang yang muwahhidin, orang mengasalkan Allah Ta'ala. Yani bahkan adalah kamu daripada orang yang muwahhidin. Mim, waw, ha, dal, ya, nun. Sabdu atau ha. Muwahhidin, orang yang mengesalkan Allah Ta'ala. Lagi mukhlisin, orang yang ikhlas. Lagi mukhlisin, orang yang ikhlas. Akan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lagi mukhlisin, akan ibadat kepada Allah Ta'ala.
tidak berkehendak kamu dengan lain daripada Allah Ta'ala. Tu, tidak berkehendak kamu dengan lain daripada Allah Ta'ala. Tu maknanya jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Hendak adalah kamu orang yang muwahhidin, orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas ibadat kamu kepada Allah. Tidak berkehendak ibadat kamu lain pada Allah. Apa lain pada Allah? Nah, pahala mutadak nak. Apabila dah sembahyang kamu nak pahala lagi, maka ketika tu pangkat sembahyang kamu masih rendah lagi. Kerana sembahyang kamu cinta nak kepada pahala. Tu. Maka pahala ni lain pada Allah. Yang kita nak, yang kita perlu dalam sembahyang kita ialah kerana Allah, bukan kerana pahala. Apabila kita kerjakan sembahyang kerana Allah, maka pahala itulah Allah Ta'ala akan bagi dengan sendiri. Tak payah kita nak. Tu yang nak. Itu jangan jadi musyrikin dalam sembahyang. Tu jangan jadi musyrikin dalam sembahyang. Maka sekurang-kurang musyrikin orang sembahyang ni apa? Mengerjakan ibadat, mengerjakan sembahyang kerana hendak pahala, hendak syurga. Tu nak balasan. Balasan ni. Itu mana kita seorang syirik. Walaupun tak dinamakan syirik jali, tapi masih ada syirik hati kita dengan Allah. Ada berkongsi hati kita dengan Allah. Tu. Habis. Maka makna inabah kembali kamu kepada Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah, alhamdulillah,